Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Dan wajib dibaringkan mayat atas lambungnya. Kefiat cara tani mayat ni. Dan wajib dibaringkan mayat. Letak baring dah, tak tidur mayat tu. Atas lambungnya. Lambung bagi mayat. Dan afdal lambungnya yang kani. Lambung tubuh dia tepi dah ni, lambung dia ni panggil lambung tepi ni. Tak lambung kani. Ada ta'al-jam asyikil aiman. Akan satunya, yakni seperti kelakuan orang tidur. Orang tidur ni bukan tidur menetel tak, tidur mengiring dah. Tidur pas belah orang tidur. Orang tidur lah. Kerana hadis riwayat Barra' telah bersabda Rasulullah yang bermaksudnya apabila engkau datang tempat berbaring engkau, tempat tidur lah, tempat berbaring, tempat istijak, maka hendak engkau berwudukkan sebagai wuduk engkau kena semaya, kemudian hendaklah engkau berbaring atas lambung engkau yang sebelah kanan. Kemudian engkau baca Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Dan dikala berbaring bawah, dan dikala berbaring atas lambung yang sebelah kiri berhadap kiblat, harus ia. Boleh juga, tetapi adalah ia khilaful aula. Berarti mayat masa kita tak boleh kubur. Kepala sebelah mana? Kalau kiblat dekat tu, kaki dekat nung, kepala kat ni nak kah? Tu. Jadi kalau kita letak sebelah kiri, itu panggil lambung tu sebelah kanan. Lambung lek kanan, muka kepala muka dak kat nung. Kalau kita berbaring lambung sebelah kiri, berarti kepala tu ada kat nung. Kiblat juga, muka kat juga, muka tapi kepala dekat tu. Mengikut oleh kita ni dia kata harus tetapi khilaful aula. Apa tu dah? Kiblat tu cara kena kiblat mata dah. Kalau kita tak kiblat tak boleh. Kalau kita kamuh pun kena pusing balik kiblat semula banyak. Itu syarat gitu tu. Dan wajib dihadapkan mukanya ke kiblat. Tu. Muka tu nak hadap kiblat. Maksudnya kalau kita tanam muka tak ada hadap kiblat, kena gali semula tu. Selama tidak berubah banyak lah. Orang ni tanam banyak muka dah hadap gunung. Klik. Lupa tadi. Kena gali semula, paling semula muka kiblat. Wajib tu hanya hadap muka kiblat. Maka jika ditandaikan dia membelakai kiblat ataupun beletih, ditandai belakang kiblat muka hadap gunung ataupun beletih, muka hadap langit, muka banyak. Ataupun disemamkan dia atas muka, terak ke tu muka. Apa tiga salah Satu hadap gunung, yang kedua hadap gunung, muka banyak. Yang tiga terak tu tu. Ataupun berpaling pada kiblat. Mana tak ada hadap kiblat lah, berpaling kiblat. Wajib digalikan dia. Kena gali semula. Bila kita kamuh pun kena gali semula. Dan dihadapkan dia akan muka mayat ke kiblat. Selama tidak berubah mayat sana. Yang ni selama belum lagi berubah. Jadi kalau mayat tu berubah, kita kata je lepas pada tanah duduk seminggu dah baru ingat. Baru ni fak kita tanah mayat muka dah hadap. Betul baru ni. Maka kalau mayat yakin kata hancur dah tu tak boleh kita
Kali semula tak boleh pakai lepas itu. Cumanya perbuatan kita kali kita sengaja hari. Kita orang hidup, hari lah. Kalau kita terlupa tak sengaja tu tak hari, muka kita tak sengaja. Tapi nak pergi ubah semula tak boleh buka lepas dah. Sebab berubah dah mayat. Dan hari ditanah dua mayat pada satu kubur. Selubai tu nak tanah dua mayat tak boleh. Kalau tak hajak lah. Ada pohon Nabi tanah masa pergi Uhud tu. Dua mayat kah? Sebab mayat tu banyak. Tu lain tu. Sama ada laki-laki kedua ataupun perempuan kedua. Tak boleh. Jika mahramnya sekali pun. Tak boleh kah? Mahram ni orang tak sah nikah. Kita kata dia dua beradik mati. Kita pun nak tanya. Dua beradik lemah air jatuh kedua ke jatuh ke betina ke. Maka kita nak tanya selubai wak dua orang tu. Tak boleh tu. Melainkan kerana hajak. Tak apa hajak. Hajak kan tu. Seperti sempit bombing. Tanah kubur sempit. Kawasan kubur tak luas mana. Kalau kita buat selubai sore-sore tu jadi makan berhenti pula dia panggil. Maka berhajak kita pakai selubai tu dua orang lah. Dan banyak mayat. Jadi banyak berdoa. Tak boleh lah. Banyak tu ramah. Berdoa. Maka kita nak buat selubai dua orang tak boleh. Tu kena gerti lah masalah ni. Lepas tu kita katanya kalau orang mati syahid 4-5 orang kita nak buat selubai. Tak boleh ni. Tak boleh. Kena tanah kubur suku-suku tu. Lubai kubur suku-suku. Kita hidup sekali lah buat syahadat belakang ni 5 orang ni. Perlu buat selubai. Tak boleh. Sebab tak ada hajak. Kalau banyak tu ramah berdoa kita tak nak urus pezamai perang Uhud kah? Nabi buat selubai 2 orang sebab hajak kerana banyak tu ramah. Ramah tu sampai ke berapa mati syahid tu 70 orang lebih syahid dah. Maka tu tak apa. Kalau sekadar sikit-sikit tu hukum kita nak buat kapuh dua-dua tak boleh tu. Dari bawah sabda Nabi SAW yang maksudnya ada tu kita nakah bahawa Rasulullah adalah ia menghimpun antara dua laki-laki daripada orang yang syahid peperangan Uhud. Hal ni panggil apa ni? Sebab banyak ni, hal ni hajat banyak. Pada kain yang satu, kain selai lah. Kapal-kapal dua orang. Kemudian beliau bersabda, yang manakah pada mereka itu terlebih banyak dan sebuah ingat Quran, maka apabila diisyarat kepadanya, baginya kepada seorang, beliau mendahulukan dia pada liyal hak. Dan berkata, mana ingat Quran banyak ni? Kalau sahabat kata, hak tu Rasulullah, Nabi waktu hak tu dulu. Waktu liyal hak tu tak sekali lah. Waktu ni, lepas tu waktu pula yang kedua. Kan ni, kamu marah. Waktu masa zaman Nabi, awal dengan hadis yang sahih tu kerana hajah. Jadi kalau tak ada hajat ke apa, tak boleh lah. Kena gali suku-suku. Dan lagi haram memindah mayat. Ini masalah pindah mayat ni. Kepada tempat yang tu tu. Bukan ain tak. Peki kita. Kepada pindah-pindah tu kepada takluk situlah. Kalau ngaji barat tu kepada tu takluk tu. Arah jaga ilah. Ilah tu muta'allikum pada kata pindah. Naklu. Wa yahrumu naklul mayyiti ila makanin. Kalau are pindah mayat kepada tempat yang terlebih jauh daripada perkuburan tempat matinya. Di tempat jauh pada tempat mati. Supaya ditanah padanya. Supaya nak tanah. Mereka yang hampir dengan Mekah dan Madinah dan Baitul Maqdis, hal tu boleh pindah. Maka tak harap pindahkan kepada. Hal tu boleh. Tu kita tengok bawah sikit lah masalah pindah mayat ni. Pindah mayat. Yang ni ada dipindah mayat sebelum dikebumikan dia, sebelum tani. Daripada negeri yang ia mati padanya kepada negeri yang lain. Mati sini. Lepas tu pindah kita nekok tu. Kok naga kok nongkah. Dah. Pindah mayat dia panggil.
supaya ditanikan dia akan banyak padanya pada negeri yang lain. Bagi tani dia. Dan jika tak berubah sekali pun, pokok hari tu. Karena bagainya ada padanya pada pindah banyak daripada mentakhirkan tani menanam. Dan kerana mencarikan kehormatan, kehormati, kehormatan banyak. Dan jika berwasiat ia dengan dipindahkan dia, nascaya tak luluh wasiat. Tak boleh kata. Kalau ayah mati ni, ayah wasiat lah, mungkin tanah ayah dikubur mula ayah lah, mula ayah dia pula, satu cawak pula itu kata, dia katanya. Maka wasiat tak boleh ditunaikan, tak luluh. Mati sini, tanah sini. Jadi kalau dia buat haram atas orang yang hidup tu, ya, masalahnya orang mati tak ada haram dah tu, orang hidup. Tu wasiat. Karena syarak itu menyuruh dengan segera akan mentanamkan mayat dan pada dipindah itu mentakhirkan dia, mentakhir tani. Dan isnad daripada demikian itu apabila ada mayat itu berhampiran dengan Mekah, itu tak apalah, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, itu tak apa tu. Maka harus dipindah kepadanya kerana lebih ditani padanya. Sebab kita tani di Mekah, Baitul Maqdis, Madinah ni tempat lebih. Lain pada tu tak lah. Ini masalah pindah mayat hak sebelum tani. Pak kalau pindah mayat kita gali hak lama dah tu. Kalau itu lagi tak situ dah. Ada pun pindah mayat kemudian daripada sudah dikebumikan dia. Tani dah lama dia hancur belakang dah tu. Kita pindah lah tani gali-gali ambil tulen tak lah pula. Maka dia tu dibongkarkan dia. Gali. Dah hari dibongkar, hari gali. Dan digalikan kubur sebelum hancur di si ahli khibrah. Belum hancur hari gali tu. Malaikat kalau dihancur dah tak apa. Bongkar pada gali ya. Dan hari juga dibongkar dan dikeluarkan daripada kuburnya supaya dipindah kepada tempat yang lain. Tak boleh kah? Ataupun disemayakan atasnya ataupun dikapaikan dia kerana ada pada mencarikan kehormatan. Tak boleh belaka tu kalau mengikut dari pendapat mazhab kita lah. Mereka pendapat mazhab lain tu wallahu alam lah. Jadi kita tak ada sebut dak di sini. Takut panjang lebar sangat. Mazhab kita tak boleh lah pindah mayat ke apa semua. Dah harus dibongkarkan dia yang akan kubur tu kerana beberapa sebab. Ni hak boleh ni, hak boleh kita gali kubur pindah ataupun gali kubur ambil benda dalam. Ya bahasa syarak seperti apabila sudah hancur mayat dan jadi dia tanah. Boleh gali. Ayat celbu dah tulis. Maka harus dibongkarkan kubur dan ditanam ke yang lain padanya. Jadi kita tanam hak baru pula lah. Kubur hak lama tu boleh kita gali, tanam hak baru. Seperti harus bercocok tanah pada demikian itu bombing. Jadi kita nak buat tanah ke apa boleh. Nampak banyak hancur lah. Dan membinakan bangun ni boleh. Dan sekalian jalan-jalan intifak boleh ke buat jalan dah tu. Dan tasarruf padanya. Seperti bagai yang harus dibongkarkan kubur apabila dikebumikan mayat kepada lain pada jihad kiblat. Tadilah masalah tanam kerja kiblat. Boleh kita gali. Atau ditanam mayat itu dengan ketiadaan mandi. Tanam tak ada mandi. Gali semula untuk mandi. Atau dikebumikan dia pada kain kapel yang dirapah. Kain kapel itu curi hak orang. Gali semula. Tukar buah lain. Ataupun pada kain setera. Ataupun pada buminya dirapah. Gali semula. Tanah orang. Ataupun apabila jatuh dalam kubur tu harta seperti cicing. Ataupun ada dalam perut perempuan itu bayi. Bayi itu budak. Yang diharap hidup. Seperti nak mati perut besar kan. Anak tu kita yakin kata hidup lagi, gali semula. Gali belah perut ambil anak. Kalau kita harap kata budak tu masih hidup dengan kajian doktor bomo dia cek ke mana kan, maka boleh kita gali ambil semula. Ini jangan berlaku ni. Dengan bawa ada baginya ni boleh, maka lebih budak sana tu. Ni boleh lebih ni dia okat hidup lah, maka digali dan dibelah ke perut. Ataupun menghubungi ke mayat itu oleh banjir. Banjir itu air boh. Kubur itu tempat air boh lalu kita gali semula tak lain. Maka harus digali dan dipindah. Itu boleh. Ataupun ditanam ke orang kafir dalam tanah re. Itu
kali tubik lah, maka dibukakan dia. Ni sebut dia pendapat mazhab kita Syafi'i. Mungkin ada pendapat mazhab lain tu masalah pindah mayat tu ada mengatakan boleh tu, wallah alam. Kita kena buka tengok semula deh. Kita pun tak ingat juga. Sebab banyak tu di masyayikh tempat Arab tu dia banyak pindah mayat dah. Banyak. Maka tu ada aqwal lah. Kita tak tahu tu. Dia pindah, ada kata mayat dia bola lama pak dia pindah kali tulis klik tanah. Sini ada di tanah semula. Tu kita tengok semula lah, tengok suku tu. Dan sunat ditalkinkan mayat. Ni talking hak dulu tu talking hajau orang nak mati. Ni talking hak lepas pada tanah. Hak tua-tua kita nak bawa tu lah. Dan sunat ditalkinkan mayat jika sudah balik. Pehes itu kalau mayat budak tak kena talking. Budak lemah hari, umur 8 tahun, kita pergi semaya mayat. Kena talking tak? Tak dah. Talking pun lagi dia budak. Dia ahli serga dah. Dia tak ada jatuh dalam neraka dah budak tu. Budak Islam ni lah. Dia budak tak talking dah. Dan kata ki sunat juga. Boleh tak nak baca budak pun sunat tak? Jikalau belum lagi balik sekali pun boleh juga. Itu bawah tu masalah kita talik panjang lebar tebak talking tu lah. Lebih kurang kita buat kisah 2, 3, 4, 5 lah 10 safhah lebar talking tu. Tu kita ambil setengah-setengah lah, panjang sangat dah. Kita insya-Allah enggak baca. Sebab isu talking ni isu yang jadi hangat jugalah, setengah tu haram baca. Dia kata tak bid'ah hati. Lepas tu kita sebut panjang dalam pembahasan bab talqin. Kita ambil lah setengah-setengah, akan satu turun di bawah. Telah maklum bahawa mereka yang muftuakan dengan bid'ah talqin mayat akan 2 kalimah syahadah itu, orang yang tua kata haram bid'ah ialah mereka yang mendakwakan diri mereka, dakwa kata diri dia ni bahawa mereka mengikut salafus soleh. Salah lah Pak Wahabi ini lah. Mereka menanggungkan hadis lakinu mautakum la ilaha illallah itu di atas bahasa Nabi kosakkan orang yang hampir mati. Lepas kita bahas dah. Itu muhtadar. Padahal dalam hadis itu Nabi bersabda dengan lafaz mautakum. Mautakum bukan muhtadarakum. Maka makna itu zahir yakni orang yang sudah mati dah. Mauta ni mati dah. Maka faraq olehmu di antara mautakum dengan muhtadar. Kita bezalah mauta dengan muhtadar tu. Walaupun ulama ada takwil kata dengan mana muhtadar. Tapi kita tak sah tak boleh menggunakan lafaz tu dia panggil ihtimal hakiki dan ihtimal majazi lafaz mautakum. Tetapi perkataan kami di sini tak menegahkan talqin orang yang muhtadar. Bukan kita lari masalah hajat 2 kalimah orang nak mati 1 kalimah la ilaha illallah tu. Abad waris dengan hadis. Maka talqin muhtadar itu sunat ya sabitah. Ya sabit. Akan tetapi di sana itu ada perbezaan antara mayat dan muhtadar. Ada farak. Dan jika adalah Nabi kosakkan muhtadar seperti mana mereka berkata mesti Nabi bersabda lakinu al muhtadara. Nabi kata gitu selalu sini. Maknanya ketika itu ditanggungkan atas mereka yang sudah mati. Bukan muhtadar. Maka muhtadar pada syarak ialah masih hidup lagi, belum mati. Apakah mutabakah lafaz mayat setelah muhtadar. Itu ada lagi tu dalil dalil talqin tu panjang kita sebut lagi. Dalil tu. Hadis panjang tu, hadis tu kita bahaskan dengan sanad Ada sanad yang mengatakan Saleh Badruddin Al-Aini muka surat 37 ni tu dalam kitab Binayah mengatakan sanad isnaduhu sahihun. Tengok kuat. Jadi bila sanad hadis tu sahih tak ada wawih dah bab talqin ni. Ada yang mengatakan dhaif, di antara mengatakan dhaif tu Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Tu. Jadi masalah sanad tu ada khilaf di antara ulama jugalah.
Jadi walau bagaimanapun hadis itu masih dipertikaikan oleh para muhaddisin. Ulama yang mengatakan sahih pun ada, ulama yang mengatakan dhaif pun ada. Jadi kita nak tolak terus tak boleh sebab talqin. Nah. Jadi kita tempat ambil kita ada. Kemudian kita ambil di situ kita sebut pendapat ulama mari itu ada juga banyak pendapat lah. Kita ambil satu dua lah. 377 tu pendapat ulama tentang talqin. Bab talqin ni. Dalam kitab Syarah Muhazzab mula-mula sekali ke satu Imam Nawawi. Dia kata qala jama'atun min ashabina yustahabbu talqinul mayyiti akibat dafni. Berkata beberapa jemaah pada ashab kami Asy-Syafi'i disunatkan talqin mayat setelah dikebumikan. Jelas ni perkataan Imam Nawawi. Mayat bila tanah sunat ditalqin. Dan juga setengah pada amalan ahli Syam ila yaumina haza. Hari ni pun masih hidup ditalqin lagi. Nah, ulama-ulama Syam, ulama Syria. Cuma itu dah bagi kendi orang kita lah. Nah. Orang kita tu suku pula. Talqin dia masih hidup aja. Talqin. Itu di antara pendapat ulama. Kita campur-campur lah. Kita ambil kita wari banyak tu pendapat Ibnu Taimiyah tu wari juga tu. Akal 8, akal 9 tu. Akal 10 tu pendapat Ibnu Taimiyah. Wari hak ketua Wahabi tu pergi sendiri. Dah. Akal 8, akal 9, akal 10 tu kita nakal nas ibarat Ibnu Taimiyah lalu dah. Ni hal habis ketua dia sendiri dah lah. Dah ketua dia sendiri. Kita ambil satulah pendapat Ibnu Taimiyah tu. Yang akal apa? Berkata Ibnu Taimiyah dalam Talkhisul Qayyim. Ambil hak ibarat terjemah dia. Maksudnya talqin mayat kama dia pada mati itu bukannya wajib. Dan kita tak ada kata wajib tu. Dah. Dengan ijma' ulama. Dan bukan pada amalan muslimin yang masyhur di kalangan mereka pada zaman Nabi. Memang Nabi zaman dia tak buat. Kita ingatlah. Benda yang Nabi tak buat. Dia ada kaedah dia. At-tarku laisa dalilal hurmah. Itu kaedah usul fiqh tu. Tengah usul fiqh. At-tarku tinggal Nabi tak buat. Hak tu laisa dalilal hurmati, bukan dalil kata haram benda tu. Apa dah? Banyak benda hak Nabi tinggal tak buat masa dia. Ulama dak bahari ni siapa bahas bab ihtifal maulidin Nabi dan belaka tu. Zaman Nabi tak buat. Adakah Nabi tak buat menunjuk kata haram wa maluk? Tak. Kalau betul-betul ngaji kawaid fiqhiyah, dia masuk situ. At-tarku laisa dalilal hurmati. Tinggal Rasulullah tu bukanlah dalil mengatakan benda tu haram buat. Maka banyak lagi lah benda-benda hak sakai sepengah talqin maulidin Nabi tu banyak lagi dia panggil. Jadi kita nak tinggal tu haram belaka, bid'ah belaka, salah. Tak kenal kawaid fiqhiyah. Hukum kawaid, hukum apa ni, kaedah fiqh tu je masyhur tu panggil. Ya bahasa suku tu at-tarku tu. Bahasa at-tarku tu dia bahasa panjang bab tu. Bahkan demikian itu maksud daripada satu jamaah pada sahabat di antaranya Abu Umamah dan Wasilah. Maka sebahagian pada imam mereka yang membolehkannya dan mensunatkannya oleh taifah dan ashabnya, dan ashab Syafi'i. Apakah sunat ada? Sebab Ibn Taimiyah sendiri pun tak ada kata haram tengok ni. Tak kata haram masalah talqin pun. Tua dia sendiri lah. Dapat molok pun Ibn Taimiyah tak ada kata haram. Dia kata bahkan waktu dia panggil bal yusabu ala fi'li dalam kitab Siratal Mustaqim dia masalah molok kan. Orang membesarkan Rasulullah tu ada nas dia. Tu tua dia sendiri. Ada hari ni dia panggil dia tak pakai gemala sangat dak lah dia panggil. Pakai setengah-setengah dia panggil pokok dia. Dan ulama dan di antara ulama mereka memakruhkannya. Ada kata makruh kerana etika bahasa itu lebih bid'ah. Maka hasilnya 3 pendapat bab talqin. Sunat, makruh, haram. Haram tak ada. Sunat talqin, makruh talqin, haram talqin. Wajib pun tak, haram pun tak. Kita buat. Haram apa?
Dan ini adalah yang paling betul pada 3 perkataan. Ni hak kata haruh. Nah, haruh talqin dan setengah tu Ibnu Taimiyah kata. Nah. Maka itu di antara pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab. Dan kita nak depan lagi kitab fatwa dia, nah, fatwa kubra pun fatwa Ibnu Taimiyah tu. Ada sebut panjang lagi tu. Ala kulli halnya kita ambil lihat sana sikit lagi pendapat mazhabul arba'ah tentang talqin. Lihat sana tu. Pendapat fuqaha 4 pula. Rekah-rekah dak. Satu Asadatul Hanafi. Ni Pak Muzak Hanafi. Mengatakan talqin itu haruh. Bahkan sebagian mereka mengatakan talqin itu adalah sunnah. Ada yang kata haruh dan sunnah. Lihat Hanafi. Lepas tu buka rajak ke kita dah. Ulama yang kedua As-Sadatul Maliki dia kata dah talqin itu adalah haruh. Haruh. Haruh juga. As-Sadatul Syafi'iyah pula mereka berkata talqin itu adalah sunat. Jadi pun zahak kita, sunat. Siapa kata tak ramah tu, orang hebat-hebat tu. Orang yang kata sunat talqin itu Qadhi Husain. Ni pun hebat belaka ni. Qadhi Husain, Mutawalli, Syekh Nasrul Al-Maqdisi, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, ramai lagi tak habis nak bila masalah bab talqin mazhab kita. Habis kata. Ambil pendapat Hanabilah pula. Pendapat muktamad si mereka Hanabilah ni talqin itu adalah sunnah. Supaya kita lah. Pendapat ulama baru turun ke depan sikit lah. Dan telah maharuh oleh Fadilatul Mufti Jumhuriyah Mesir Al-Arabiyah Dr. Ali Jumu'ah. Itu ada lagi ni. Tu masih ada lagi bekas mufti jumhur lah. Bekas mufti jumhur maharuh akan talqin mayat akan 2 kalimah syahadah kamarnya pada sudah dikebumikan. Boleh lepas tanya, boleh kita tanya, boleh kita baca talqin dan harus membaca Quran di kubur. Boleh kat dia kata. Datang demikian kata haruh oleh mufti ni pada isdar yang kedua bilangnya 28 pada Jaridatul Liwa. Jaridahnya pada surah Akhbar Al-Liwa yang dikeluarkan tarikh 25. Tu ada sebut sikit-sikit. Dan banyak lagi lah kalau buku dalam kitab Fatwa Islamiyah bahapannya fatwa muassalah hak 5 jilid tu pada bahapannya bab talqin fatwa saja banyak fatwa-fatwa mengatakan mengeluar kata boleh harus baca. Jadi tak jadi masalah lah talqin kita dah baca tu. Dia tak baca tu dia panggil rugi lah. Abang banyak dia dengar orang dalam baca atas dunia ni dia dak boleh kubur. Apa kata. Dan sunat pula ditakziahkan mati di atas dia. Dan sunat pula ditakziahkan ahlinya yang kecil dan yang besar. Ahli mayat lah. Takziah ahli mayat. Jadi bila mati itu kita takziah. Takziah ni mana kita mempersabarkan tu takziah. Sunat lah. Baca mati berhabis. Laki-laki dan perempuan. Malaikat perempuan yang muda. Tak sah takziah. Mek dia mati tinggal anak dara monai belah. Lepas kita takziah. Selegak tu. Laki dah dia dan nyemek tak ada ni. Tu bukan takziah tu. Terkelang tu. Hak muda tak sah. Maka jangan takziahkan dia kerana segala malaikat segala mahramnya. Maknanya dia tak apa. Kita tak ada takziah anak dara muda-muda. Dan seperti ahlinya tiap-tiap mereka yang hasil baginya duka cita dengan kematian. Seperti sahabatnya. Jadi saing dia mati, kita takziah lah. Tak ada sakut dia beradik. Sahabat orang. Hukum takziah itu kita ambil sikit di bawah. Hukum takziah itu adalah sunat, adalah mustahabbah. Jadi sunat ke takziah sekalian kita, barangkali sekalian. Sekalian kaum kerabat bagi banyak. Kita terfikirlah barangkali sekalian kaum kerabat banyak dan ahlinya ahli banyak yang besar yang kecil, laki-laki dan perempuan. Dalil takziahnya hadis riwayat Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia
Man azza musaban falahu mislu ajrihi. Barang siapa takziahkan orang yang ditipu musibah, maka baginya seumpama pahalanya. Apa kelebihan tu? Lepas tu ada hadis lagi tu, insyaAllah dia mau baca sedikit lah. Hadis lagi. Takziah ni bahasa kita mempersabarkan lah. Kalau duduk duka cita tu kita pergi sabar. Mudah-mudahan Tuhan pahala balas kau atas sabar kematian. Anak kita pun kena mati belaka. Kita persejukkan hati ya takziah. Tapi sirah dia ada suku bawah tadi. Dan disunatkan takziah itu dulu daripada ditaninya dan kamadianya. Belum tanah boleh, lepas tanah boleh. Tetapi kamar dia pada ditaninya itu aula. Hari ni amalan takziah ni kita tak ada mana di kalangan kita orang Melayu ni. Kalau pergi pun sekadar melawak tu ya. Pergi menawak panggil. Ada pergi menawak lagi weh. Pergi menawak bagi sakar-sakar sekut ada duit 100 dua. Klik lu. Sekadar tu ya. Bukan kata pergi menawak sambil takziah tu tak ada panggil. Sebab tak reti. Tak reti cara nak takziah. Orang pandai tak apa. Sabar dia nak buat gano insya-Allah. Kita pun kena pergi belakang ni. Tu takziah dia panggil. Mungkin hari ni dia pergi dulu, esok kita pergi pula. Nak buat gano. Semua tu kita kena kembali ke dia belakang. Tak. Mudah-mudahan dengan sebab kita sabar tu, Tuhan beri pahala lebih besar bagi kita. Dia panggil takziah tu. Dia kata lagu tu tak ada ke ni? Ada jaga, dah jaga. Dan berkekalah takziah itu hingga 3 hari kamar daripada mati. Sakat 3 hari. Mak ni mati tu 3 hari boleh kita takziah. Dan makruh kamar dia pada 3 hari. Lepas 3 hari takziah tak boleh makruh. Jika hadir keduanya. Siapa dia keduanya? Orang yang kena takziah dan orang yang juru takziah. Nampak situ keduanya. Jika hadir keduanya. Gitulah. Maknanya keduanya jadi ahli bagi mayat dan orang yang takziah. Tak situ dah. Keduanya yakni ahli bagi mayat. Tapi dah mudah. Keduanya yakni ahli bagi mayat. Dan orang yang takziah. Dan jika gaib salah seorang, kita katanya orang takziah tak ada rumah. Orang mati kapung, orang hendak mari takziah tu duduk kahwin jauh rak dia kata tak. Jauh dah letak kat kita ni. Berpanjang takziah tu hingga hadirnya. Nanti dia mari, kalau seminggu boleh. Jadi kalau masa duduk rumah duduk kampung belakang dah tu sakat 3 hari. Kalau hak sore tu duduk bukit, duduk luar negeri, maka takziah tu berpanjangnya boleh mari dan berkekal pula hingga 3 hari. Sampai 3 hari tambah pula dah mari. Boleh takziah. Okay. Dan lafaz takziah dan katanya a'zamallahu ajraka ahsana wa ahsana azatika wa jabara musibataka. Itu dia adalah lafaz takziah. Dan boleh kita rajak lagi kitab-kitab fiqh hak besar-besar lagi tu banyak lagi lafaz dia tu. Lafaz takziah tu. Mudah-mudahan Allah Taala membesar pahala balasan kau. Subhana a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka. Mudah-mudahan Allah Taala mengelakkan takziah kau ni. Wa ghafara limayyitika. Mudah-mudahan Allah ampunkan bagi dosa mayat kau. Wa jabara musibataka. Mudah-mudahan Allah Taala himuhkan bala duka cita kau ni. Tuhan ganti, Tuhan menghilai, Tuhan ganti hal lain. Tu lafaz takziah tu. Habis kita pergi pada tajuk dari bab ibadat, bab semaya itu sudah habis setakat tu. Kita masuk pada bab ibadat zakat pula. Ibadat lagi zakat ni. Bab ibadat lagi. Kitab zakat. Kitab pada menyatakan zakat. Ini suatu kitab pada menyatakan zakat.
Zakat ni banyaklah zakat ni. Kita ambil bawah sikitlah zakat ni. Zakat dari segi bahasa ialah subur dan bertambah. An-numu waz-ziyadah. Arab kata. Zakat lugatan an-numu waz-ziyadatu. Subur. Subur, sombun. Kakak dulu tu lah. Tak jahat tu dia guna tu. Subur. Pada syarat ialah qadar yang tertentu daripada setengah bagai-bagai harta yang wajib diberikan dia kepada asnaf yang tertentu daripada manusia di sisi cukup syarat-syaratnya. Itu zakat. Tarikh dia. Dan disyaratkan zakat, difardukan zakat pada tahun yang kedua pada hijrah Nabi ke Madinah. Ambil dalil satu sebagai dalil zakat firman Allah Ta'ala. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah supaya dengannya akan membersih mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Itu sebagai hadis, apa sebagai ayat Quran. Satu lagi hadis Nabi, hadis Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah menghantarkan dia ke Yaman. Pada antara sahabat Nabi hantar ke Yaman ni Mu'adz. Sayyidina Ali pun Nabi hantar ke Yaman dah untuk dakwah sana, untuk sebar ilmu, untuk ambil zakat. Nabi kata fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah memfardu atas mereka akan zakat. Ayat kata Tuhan fardu zakat, diambilkan akan zakat dari orang-orang yang kaya daripada mereka dan diberikan ke atas orang fuqara pada mereka. Ambil orang kaya beri pada fuqara. Sebab fuqara ni termasuk asnah. Habis kata. Mati. Bermula yang wajib zakat padanya itu 5 perkara. Pertama na'am. Baca na'am bukan nikmah. Na'am ni binatang na'am. Bukan na'am dengan makna bahkan harah jawab tu tak ni. Na'am an-na'amun. Iaitu unta, lembu, kerbau, kambing, kibah dan kambing betul. Kambing betul ni kambing baik kampung ni lah. Kambing kibah tu kambing jenis biring tu. Dan supaya khoruh ke apa semua tu masuk kambing kibah lah. Keduanya asman, harta, apa ni harga-harga. Itu mah dan perak. Kita akan sabar bahas. Tajuk-tajuk masing-masing lah. 3 zuru' iaitu bijian yang mengenyangkan. Dan ini watama apa dah? Itu apa kata mah gandum, berah. Hati panggil jagung, zuru' belaka tu. Keempat buah kayu iaitu tama, inaknya kering. 2 ni ya. Ya buah kayu dah 2 lah. Watama dengan buah inak. Buah inak oh jabik kering. Kalau lain tak lah. Tu zakat biji. Kalau mazhab kita nak kata dia zakat dokong zakat tak kena tu. Bukan lah. Lain pada zakat tijarah. Orang menega tu ikan menega gapo tak apalah zakat tijarah. Aing bagi zat benda tu kita nak kata zakat tak kena dalam mazhab kita. Tak kena. Kelimanya mata benda perniagaan. Benda kita berniaga. Benda perniagaan yang halal lah. Berniaga yang haram tak kena zakat. Berniaga halal. Maka zakat kena hisap. Ada cara dia lah. Setahun akhir kira lagu mana. Dia bahas panjang lagi hal ni. Bak zakatun na'am. Ini suatu bak pada menyatakan zakat na'am. Iaitu unta dan lembu dan kerbau dan kambing dan kibah. Pihak sini kuda tak masuk. Kuda tak masuk, kijai tak masuk, rusa tak masuk. Tak belakang tu. Ya pak ya. 3 hak kasarnya unta, lembu, kambing 3 lah. Maka kubah tu masuk paling mudah. Kambing tu pecah tu baik 2 pula tu. Dalam kambing dah saya panggil tu. Dalam al-ghanam. Akan satu di bawah sikit. Para ulama muslimin telah ijma' atas wajib zakat pada unta, lembu dan kambing. Ini tak ada khilaf. Dan tak wajib zakat pada lain pada tersebut itu seperti kuda, tak kena zakat. Bagal, hema, tak kena zakat.
Kada hadis riwayat Abu Hurairah, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqatun. Hadis jelas, tiada di atas orang muslim pada hamba-nya dan tidak pada kudanya itu sedekah, yakni zakat. Tak kata zakat. Sama ada kudanya itu betina ataupun jantan. Kuda tak kira lah. Karena bahasa kuda dan bagal dan hemat itu dipeliharakan dia kerana zinah, kerana perhiasan dan istimah, kerana wak hijau kuda kan. Kadang-kadang wak untuk begitu perai masalah. Bukan kerana mensuburkan. Pegar. Dan tak wajib zakat pada binatang yang beranak antara kambing dan kijih. Kambing pasumpan dengan kijih itu beranak, tak kena zakat. Dia panggil gapo tak tahu. Beranak ke. Hak capur panggil. Baraklah capur lah. Dan tidak juga binatang di antara lembu ahli dan lembu wahsi. Lembu wahsi tu lembu tu tak tindeng tu. Dia panggil wahsi tu lembu apa dia panggil? Seladar dah. Seladar. Kapuh dua tu tak kena zakat. Lembu kapung dengan lembu seladar, benih dua tu boleh anak tak ada zakat. Habis. Kita pergi ke atas ni mata di atas. Adapun syarat wajib zakat pada segala binatang tersebut itu beberapa syarat, iaitu Islam. Syarat kena Islam. Maka tengok syarat Islam pertama dulu di bawah sikit. Zakat itu adalah ibadah yang bangsa diniyah. Ibadatun diniyatun. Ibadat bahasa agama. Dan syarat bagi wajib dituntut zakat itu akan Islam. Jadi kena Islam lah. Makna kalau orang tu kafir tak payah keluar zakat lah. Kerana hadis riwayat Ibn Abbas daripada hadis Mu'ad radhiyallahu anhu, dan padanya pada hadis tu, ini hadis panjang lebar ni, Mek Hajawi, maksudnya bahawa Nabi SAW mengutus Sayyidina Mu'ad kepada negeri Yaman, maka sabda ia, serukanlah mereka itu kepada menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Dengan Allah. Dan bahawa sungguhnya aku ini Rasulullah. Sungguh dakwah tu. Maka jika mereka itu taatkan dikau bagi demikian, maka beritahukanlah kepada mereka itu bahawa Allah tadi tu telah memfardu atas mereka itu ke zakat. Diambilkan daripada orang yang kaya daripada mereka itu dan diberikan dia ke atas fuqara mereka itu. Hadis telah sebut lepas mari dah tadi dah. Dari situ boleh kita ambil syarat kena Islam lah, kena Islam. Apa tu ada hadis lagi depan tu. Hadis depan lagi tu panggil jelas. Meriwayat turun rezeki lagi, meriwayat oleh Anas bahawa Abu Bakar As-Siddiq menulis ia baginya akan ini surat, akan sepucuk surat lah, risalah. Tak kalau ditaujihkan dia kepada negara Bahrain. Bahrain tu Bahrain hari ni lah, Bahrain ni. Dalam surat tu Bismillahirrahmanirrahim, hadhihi faridatus sadaqah allati farada Rasulullah alal muslimin. Tengok, alal muslimin. Itu syarat kata Islam. Soreh. Lain pada Islam tak wajib zakat. Dunia ni, ada pun akhirat, dia akan diazabkan dengan sebab tak keluar zakat. Orang kafir. Dah. Mati. Dan merdeka ni syarat. Dan nisab dan hul. Jadi kalau hamba ni, bila jadi hamba, tak kena zakat. Sebab hamba nak milik harta tak boleh. Dia kerja untuk ngulu je. Dan nisab tu memang dia akan sebut depan lah nisab ke mana. Nisab kambing berapa ekor, nisab lembu berapa ekor, nisab melati. Dan ada nisab sesal dah. Nisab zakat duit, zakat emas, zakat apa tu insya-Allah dia akan sebut depan tu. Dahul ni setahun. Kedua tu ke bawah. Yakni lalu masa setahun. Mana hu? Hu ni mana lalu masa cukup setahun. Dan datang tahun yang lain. Jadi masuk tahun yang kedua lah. 12 bulan penuh masuk tahun yang kedua. Maka tidak
Naam sehingga lalu atasnya masa setahun. Zakat lain pun sama juga, kalau mah ke apa pun kena masa setahun belaka dah. Mereka ada zakat yang tak masa setahun ada juga. Zakat al-ma'din, zakat ar-rikaz, maka tu tak kena sampai setahun, bila jumpa pak tu kena zakat dah. Zakat tu membagi le tanah. Gali-gali tanah tu mah. Maka kena zakat tu. Adakah tunggu setahun? Tidak lah. Keluar selalu dah zakat. Akan sebut depan lah insya-Allah tu. Dalil kata zakat kena setahun ni sabda Nabi, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haulu. Tiada wajib zakat pada harta sehingga berlalu atasnya tu oleh hul. Atasnya. Dia kena usapa ho. Tak cukup ho tak kena keluar zakat. Kita pera kambing bulan 1 Januari, pera bawa siapa bulan tengah tahun ke. Kita jual habis. Mula-mula cukup dah lah kambing 40 ekor ke 30 ekor. Nah, nisak dia 40 ekor kan. Bawa siapa bulan ni, bulan 10, bulan apa kita pun jual habis. Maka zakat tak kena. Tu cara dia adalah. Mungkin depan dia sebut lagi. Mate dan dipeliharakan dia pada padang yang harus. Padang harus. Jadi kita pera tu pera padai hak. Jangan milik orang, padai orang tak boleh. Padai yang harus ni dengan makna kita kata tanah tu tanah hak kaja ke boleh kita siapa nak belum nate kaja bola. Boleh tu. Padai. Ada padai kita sendiri. Tanah kita. Lagi tidak dikerjakan dia, binatang hak kita bela tu jangan buat kerja. Seperti misal menggalo. Kalau kita benatai kita pera tu buat galo, tu tak kena zakat. Apa kita bela tu buat hijau panggil. Maka benatai nak zakat ni jangan buat hijau. Pera semata pera cukup tahu kena keluar zakat. Pera untuk semata pera. Atau mengakak bagai-bagai. Buat akik bagai. Buat harap tarik bagai ke ataupun umpama. Tu zakat na'am. Akan satu lagi sana sikit. Yang ni disyarat pada zakat binatang itu bahawa adalah ia dipeliharakan dia akan binatang pada padang yang mubah. Pada kebanyakan tahun. Kebanyakan sepanjang tahun tu kita pera tempat yang harus kita pera lah. Itu. Dan tak berhajat kepada golik, kepada upay. Jadi lepas dah makan padai, tak kena ada upay dah. Dalilnya hadis riwayat Anas wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat arba'ina. Dan pada zakat kambing pada yang dipeliharakan dia pada padai apabila ada ia 40 ekor nak zakat ada tu panjang lagi ni. Turun ke bawah. Maka jika diberi upay kan binatang na'am. Kita beli upay kena berguni-guni ke dia. Pada kebanyakan tahun. Jadi kita lepas juga pera di padai. Tapi kalau kira cik mari tu banyak upay kita ui lagi dah pera padai. Lagu mana zakat? Maka tiada zakat padanya. Tak kena zakat. Hukum kita bela lembu 30 ekor ataupun kambing 40 ekor. Upay tu kebanyakan kita dah ui. Kita beli upuk hak kering dah. Upay kita beli belaka tu lah. Upuk lah. Upuk tokor. Kalau lepas padai pun lepas tekah-tekah lah. Ataupun kita kata lepas padai tak ada semula lagi. Kerana padai payah. Kita boleh mana. Ada upay kena beli mata. Nak beli belaka. Hak tu kena zakat tak? Tiada zakat padanya. Tak kena zakat. Dan jika diberi upaykan dia kodas sedikit dengan sekira hidup ia dengan ketiadaannya dengan tak mudarat antara sehari dan 2 hari. Dia upay kedai kita ui juga tapi lama-lama sekali. Kalau kita tak ui pun tak mampu dalam latar tu kerana dia pandai cari upay di padai. Wah, lama-lama tu baru upay sekali.
maka wajib zakat padanya. Kerana orang ngemuk nah. Jadi kesimpulan masalah binatang kita bela ni, kalau bela tu modal kita turun wiupai tak kena zakat. Gitu. Itu masalah apa hukum orang pegang kambing dalam kandai penuh sampai ke 40 ke 100 ke upai tu tak ada makan bawah dak pakai jawi terus lah. Tak kena zakat tu. Tak kena zakat. Hak zakat hak mana? Ning, hak bela kambing lepas tengah padai. Bawa petai malam helak masuk kandai. Pagi esok lepas padai pula dah. Hak tu wajib zakat. Nah, kalau siapa nisok dia lah. Ke situ. Syarat pun bukan dah tekan sangat masalah zakat ni pun. Dah kalau kena pakai modal belanja kocek banyak, kena zakat lagi berat lah. Tengok syarat dia peringit. Tak kena zakat tu lah. Habis. Akan satu tulis sana tu pula. Yang ni disyarat bagi zakat, bagi wajib zakat pada na'am itu bahawa tidak dibuat gapo kita ni kerijo kita jatuh bahawa tidak dibuat bukan kera tu dibuat kerijokan dengan dia kita tu pergi kerijo binatang buat kerijo. Kalau kita pera-pera tu buat kerijo pera lembu 30 ekor. Tapi untuk buat gala, kita buat benda banyak. Tu rumput gala orang mesin dia. Maka jika adalah binatang na'am itu dibuat kerjakan dia seperti unta yang menanggung bagai-bagai atasnya. Unta kita pera untuk buat muak bagai. Ataupun dibuat jirus dengan dia. Maka tak wajib zakat padanya. Tu. Maknanya kalau pera untuk buat kerja, pendek kata tak kena zakat. Tu kalau binatang asal ni. Mana dalilnya? Dalilnya hadis. Dalil demikian itu hadis riwayat Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda ya, laisa fil baqaril awamili sadaqatun. Tiada pada lembu yang dibuat berkhijah itu zakat. Lembu awak khijah tak kena zakat, awak bergalo, awak apa tak kena zakat dah. Naik kepada mata di atas. Nisak zakat unta. Unta ni berapa ekor kena zakat. Tengah dia ambil tahu lah. Nak kata kerana bila kita milik unta kan. Bermula awal nisak unta 5 ekor itu satu kambing kibah. Umurnya setahun masuk pada yang kedua. Kambing biring lah kena keluar. Kalau unta ada 5 ekor maka kena keluar kambing seekor. Itu zakat. Tetapi jika gugur giginya yang dihadapi kamar dia pernah bulan umurnya, memadalah. Boleh ke? Tak mesti setahun kambing tu. Kalau gigi luruh dah lepas pada 6 bulan, maka boleh kau nak keluar. Halus lagi lah. Seperti berkata Rafi'i, Imam Rafi'i pada bab udhiyah. Kalau bab gerbai kan, kambing ada seekor, umur tak sampai setahun, baru 7 bulan. Tapi gigi depan tu dah luruh. Luruh bukan dengan patah ke katak tak, luruh sendiri. Maka boleh. Kalau kita kata luruh dengan sebab patah ke katak ke, maka tu tak boleh tu. Tak boleh. Ataupun kambing betul umurnya 2 tahun masuk pada ketiga. Kalau kambing kampung tu umur dia sepengah lembu. 2 tahun cukup, masuk tahun ketiga. Kesimpulannya kalau unta 5 ekor, zakat seekor kambing. Dan pada 10 unta 2 kibah dan 2 kambing umurnya seperti tersebut. Dan pada 15 unta 3 kibah ataupun 3 kambing umur seperti tersebut. Dan pada 20 unta 4 kibah ataupun 4 kambing umurnya seperti tersebut. Dan pada 25 unta kita milik 25. Satu binti makhak. Apa binti makhak? Iaitu unta betina umur setahun masuk pada kedua. Dan pada 30 ni satu binti labung. Iaitu unta betina umurnya 2 tahun masuk pada 3. Dan pada 40 ni satu hikah. Jadi kau besar kau banyak tu. Iaitu unta betina umur 3 tahun masuk pada yang keempat.
Pada 61 satu jazaah iaitu unta betina umurnya 4 tahun masuk pada kelima. Pada 70 ne 2 binti labung, pada 90 asa, 90 asa yakni 91. 2 hikkah. Dan pada 120 asa 1 3 binti labung. Dan kemudian daripada bertambah 9 atas 120 asa itu dan bertambah pula 10 kemudian daripadanya betullah perhisapan diberi pada tiap-tiap 40 1 binti labung. Lebih ke 40 lah, 40 binti labung. Dan pada tiap-tiap 50 hikah unta 1 hikah. Dan pada 130 2 binti labung dan 1 hikah. Baca gitu dalam bab unta bab zakat ni. Dan pada 140 2 hikah dan 1 binti labung. Dan pada 150 3 hikah. Dan pada 160 4 binti labung. Dan pada 170 3 binti labung dan 1 hikah. Demikianlah dikiaskan tiap-tiap bertambah 10, tambah 10. Itu zakat unta tu, itu zakat unta. Nisak zakat lembu. Nisak ni qadah hak siapa kena wajib zakat lah, zakat lembu ni. Bermula awal nisak lembu pada tiap-tiap 30 hikah lah. Wajib padanya 1 tabik. Tabik ni apa? Iaitu anak lembu jantan umur setahun masuk pada tahun yang kedua. Dia bukan we nak kambing, kena we nak lembu. Jadi kalau kita memiliki lembu sapaka 30 ekor dan cukup tahun, maka kena keluar zakat anak lembu seekor, anak lembu hak umur setahun penuh dan masuk tahun yang kedua. Aluh lagi. Dan pada tiap-tiap 40 satu musinnah. Iaitu musinnah tu lembu betina umur 2 tahun masuk pada tahun yang ketiga. Dan dikiaskan atas inilah selama-lama. Dan kerbau apa hukum? Seperti hukum lembu. Namun dia payah kata kerbau tak kena zakat tu. Kerbau kena juga sebab lembu hukum tu. Kalau payah banyak sama. Bermula awal nisak zakat kambing. Nisak dia ni. Bermula awal nisak awal nisak zakat kambing dan kibah 40 ekor. Ekor apa 40 ekor? Wajib padanya 1 kibah umur setahun. Masuk pada kedua. Ataupun 1 kambing betul ni. Kambing kapung lah, kambing bulu betul. Umurnya 2 tahun. Masuk pada ketiga. Dan pada 120 asa, 2 kibah. Jadi kalau 100 tak lagi. Kalau 100 kena keluar seekor lagi. Bila sampai 121, 2 ekor kibah ataupun 2 kambing. Dan pada 200 asa, 3 kibah ataupun 3 kambing. Dan pada 400 ekor, 4 kibah ataupun 4 kambing. Kemudian maka tiap-tiap 100, 1 kibah. Kalau 1000, 10 kibah. Ke 100. Kalau 500, 5 kibah. Kalau itu. Ataupun 1 kambing. Hingga demikianlah. Kata gila. Dan memadai dikeluarkan zakat kibah ganti pada kambing. Boleh enggak? Kita lupa kibah. Dekat kambing tak sah. Dan akasnya. Dan lembu ganti pada kerbau. Boleh enggak? Dan akasnya. Jika bersamaan harga. Kalau harga sama. Hukum bersekutu pada zakat. Hukum bersekutu pada zakat, dia panggil zakat khultah. Capu. Kita capu. Lagu mana zakat dan kita capu. Ada yang setengah, kita setengah. Kita 2 orang pakat belah kambing. Khultah. Syahdan. Bermula yang bersekutu 2 orang itu zakatnya seperti seorang jua. Tetapi yang bersekutu itu terkadang memberi faedah rengihkan keduanya. Kadang-kadang rengih. Seperti memilih keduanya 80 kambing bersamaan antara keduanya. Jadi rengih lah. Nampak tak wajah rengih? Bejih, kalau bejih ada kambing 40 ekor, bejih kena keluar apa? Seekor kambing tak? Kita ada 40 ekor, kita keluar seekor kambing. Kita kapuh dengan bejih. Jadi 40.
80 dah. Zakat keluar sekor ya. Jadi gengge panggilnya. Kita kapuh dengan BJ. BJ 40, kita 40 dan 80. Sebab tak sampai 121 lagi. Maka sekor keluar. Dia panggil gengge tak kedua. Gengge. Gengge sama berat panggil. Dan terkadang berat. Berat mana? Seperti memilih keduanya 40 kambing. Maka wajib keduanya 1 kambing. Memilih keduanya 40 kambing. Maknanya Bejih 20, kita 20. Capur 4 jadi 40. Zakat kena tak? Kena. Jadi beratlah ni. Berat dia panggil dah. Orang nak kawin 20 kena zakat dah. Kalau kita mari kena 40 kena zakat. Sebab kita kapuh. Kita panggil berat dia panggil. Dan terkadang ringgit atas salah seorang pada keduanya dan berat atas yang satu. Ini berat sebelah. Seperti milik keduanya 60 kambing. Bagi salah seorang 20 dan seorang 40. Tengok. Maka wajib atas yang mempunyai 20 itu 10 kambing. Jadi bayi 40, kita 20. Maka zakat dikirakan kena tubik seekor kambing. Tapi seekor kambing pun kita kira kata 10 lah. Maka berat atasnya. Kerana jika tidak ia bersekutu, dah tak wajib atasnya suatu. Kita 20 ni kalau kita tak kapuh dengan bayi, kita tak kena apa, bayi seorang je kena. Berat sebelah. Dan wajib atas yang mempunyai 40 itu 20 kambing. 2/3 lah, kita kira bagi 2/3. Maka ringgit atasnya. Jadi ringgit atas dia berat atas sebelah tu panggil. Kalau dia tak kapuh kita, pakai dia seorang berat nan atas dia lah. Itu cara khultah, cara capur panggil lah. Kerana jikalau tak bersekutu nasi wajib atasnya 1 kambing. Dan terkadang tiada ringgit dan tiada berat. Ini ringgit pedak berat pedak. Seperti memilih keduanya 200 kambing. Bersamaan antara keduanya. Maka wajib padanya 2 kambing, tiap-tiap seorang 1. Jadi kalau 200, sekor-sekor seorang. Sekor seorang. Tak berat, tak ringgit. Habis dekat tu. Dan hanya sungguhnya memberi zakat yang bersekutu seperti zakat seorang yang satu. Jadi zakat kita berkongsi ni, seolah kata juru beri itu seorang lah. Tapi syarat dia ni, dengan berapa syarat. Iaitu hendak ada bersuatu tempat tidurnya pada malam. Bukan tuai tidur tu, nate tu. Kamu tuai tidur sekali dah, bukan. Binatang bayi, binatang hak kita kena kandai tulur. Pak ada kandai tulur panggil. Dan bersuatu tempat makannya di padai. Lakah tak? Dan bersuatu tempat berhimpunan yang dihalaukan daripadanya ke padai. Lepas tengah hari pun lepas padai tempat tulur. Dan bersuatu tempat makan di padai pun tempat tulur. Dan bersuatu gemala. Tuai pera pun orang tulur juga. Kita gaji siapa-siapa kan gemala dia. Dan bersuatu jatah. Mana bapak hak turun benih tu jatah tulur. Turun benih lek ni, turun benih lek ni hak tulur. Dan bersuatu tempat minum. Tu syarat dia belaka tu. Masalah syarat hak capur ni, khultah ni. Dan bersuatu tempat perahan, perah susu lah. Dan yang memerah. Orang juru perah pun orang tulur. Tempat perah pun tempat tulur, bukan tempat suku-suku dah. Atau habis secara ringkas dia sebut di sini. Dan bab zakat hak ni kalau kita tengok cara luahnya, dia buat ikhtisar daripada kitab Bahrul Wafi. Ni. Bahrul Wafi luah. Wah, dia bahas bab zakat saja tu kita baru sudah buat bab tahu tu tak. Jadi Mutlaqin Badrai ni dia buat ringkasan daripada kitab Bahrul Wafi. Tuai tulur ya, tuai tulur. Maka baru wafi dia bahas panjang lagi. Bab khultah tu satu-satu panjang dia bahas. Panjang benar bab zakat lah. Dan kita pun baru tak sudah lagi bab zakat tu. Sampai di zakatul fitri tu kita beradu dulu. Baru dapat 2 jilid baru hak tu. Baru wafi lah. Bab zakatul asman. Zakat asman. Asman tu samanun mana harga. Harga. Ini suatu bab pada menyatakan zakat asman iaitu mah dan perak. Mah dengan perak kena zakat ni. Kalau kita milik mah kena zakat. Baru mah.
mah toko, mah gapo tak kira lah. Akan sebut depan lah, ke mana tengok. Adapun syarat wajib zakat padanya pada mah dah perak lah. Hendak ada yang ampunyonya Islam, bukan salam tu Islam. Tak mau alih so. Kena orang Islam, dah merdeka, dah sampai nisab dan hul supaya lepas mari dah. Akan satu sikit di bawah. Yakni zakat wajib zakat mah dan perak kerana sabit demikian itu di dalam Quran dan hadis sunnah nabawi dan juga ijma' ulama. Maka di antara Qurannya firman Allah Taala, "Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan mah dan perak dan tidak belanjakan pada jalan Allah, sipai taruh juga dak. Infak sabilillah tak ada. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tak boleh kita nak royak, tak boleh kita nak gamare sakit dia sana. Itu tidak terperi. Tak boleh kita tersipak sakitnya. Dan murad dengan mereka yang menyimpan itu ialah mereka yang tak mengeluarkan zakat. Itu di antara dalil daripada Quran. Dan satu lagi daripada hadis Nabi, dan yang kedua tu. Dan yang ketiga bawah tu telah ijma' ulama atas wajib zakat pada mah dan perak. Kalau ni tak ada khilaf. Ada berlaku khilaf hari ni masalah zakat duit. Zakat wang. Zakat duit pitih lah, duit kertas, duit apa, tak ada duit riyal, duit bat, duit dolar. Itu ada khilaf di antara ulama. Mengikut jumhur mengatakan itu wajib zakat serupa dengan mah dan perak. Kita panggil zakat simpanan duit simpanan. Duit dalam bank ke, duit dalam taruh dalam batang buruk ke. Bila sampai setahun sampai nisab, maka kena keluar zakat. Berapa? Robok usul. Kalau 100, 2 kok sama. Tu. Kira lagi, berapa nisab dia? Nisab dia tu dinilaikan atas mah, maka nisab mah tu 20 miskal bersamaan dengan 85 gram. Ataupun kita panggil 5 cuk ne kau. Kalau kira mah, nilai harga sekuk mah hari ni kalau buhlah kata 29,000. Kalau buh mudah-mudah kata 30,000. 5 kuk 140. Terima tak? Apa tu ne lagi berapa? Kira duit ni. Zakat duit ni kira harga mah naik turun. Masa dulu mah murah. Bila sampai duit 70,000 kena zakat dah. Lah ni 70,000 tak kena muka mah mahal. Nah, waktu tu ada khilaf di antara fuqaha. Tapi kita ambil pendapat yang paling ramainya, ulama mengatakan duit ni duit kertas al-waraqiyah dia panggil dah, aurak al-waraqiyah, maka wajib zakat dikiyahkan di atas nilai harga mah. Apa ada harga tu, walau kertas lah, masalah kita tak kertas lah ke 100 kod dah tu harga dia dah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tak boleh dikiyahkan masalah duit kertas. Kira mah asal, kira mah asal. Jadi masalah tu khilaf. Adapun kalau mah dengan perak, ijma'an. Tak ada khilaf tu. Kena semata. Tak kena semata. Dan tak wajib bawah sikit Hasan lagi. Dan tidak wajib zakat pada sekalian permata-permata seperti permata yakut, mutiara, permata belaka tu, fairuz, marjan, zamrud, zabarjat, besi, temaga, kaca, belie, dak belaka tu. Tak kena zakat tu. Tak harga mahal ke? Ya harga mahal, belie bukan dia murah. Zamrud mahal. Tapi tak kena zakat tu. Tak kena. Dia dua tu je kena. Dan jika elok sekalipun, molek benda tu, tak kena zakat. Dan tak wajib zakat juga pada kasturi, jenis minyak wangi, pala minyak wangi. Dan ambar, kerana asalnya tidak zakat. Melainkan pada bagai sabit oleh syarak padanya. Dan padahal tidak sabit pada ini segala harta zakat. Melainkan bila buat bernego dengan dia. Menega suku.
Orang ni menega mata, orang ni menega belia, orang ni bernega permata yakut. Hak tu kena zakat atas jalan tijarah. Bukan zakat. Zak tu tak boleh. Jadi masalah menega bukan arti permata. Orang ni menega lucing. Nak zakat apa tu lah. Atas jalan tijarah. Tapi bila ada nisak dia lah. Cukup tahu lagu mana kah. Ya kira lah tu dah. Habis kata. Nisak zakat emas. Nisak zakat emas. Bermula nisak zakat emas itu 20 miskal. 20 miskal ni timbangnya Mekah. Maka jika kurang sedikit daripadanya tidak wajib zakat. Nantilah kita royak lagi miskal tu banyak mana depan. Dan jika lebih sedikit daripadanya sekalipun, wajib diberikan zakat pada yang lebih. Lebih nak kira. 20 tu hak siapa? 20 lebih. Hak lebih nak kira persen dia lah. Nak beri zakat betul lah. Dia tak sepuluh lembu. Lembu, kambing kalau 40. Zakat sekor kambing. 80. Sekor juga. Bukan kata kena kira 40 ni. Tak. Dia panggil... Dia tak kira lebih. No. Tapi kalau emas ni kira 21. Hak satu kira satu tu. Kira lah banyak mana tu baik lagi. Ada kena hak bersing ada tu. Nawak tu baik. Dan jika lebih ada wajib diberikan zakat pada lebih. Dan satu miskal itu berat 1 dirham. Ni habisnya dulu ni. Kita baca sajalah. Payah nak kira lah ni. Dan 3 sobok dirham. Tengok. Dan 1 dirham itu 50 biji syair. Dan 2 khumus biji. Baca khumus 2/5. 2/5 ni sekson ha dia panggil 2 khumus dan 3 sobok dirham. 3 sobok ni sekson cit gitu tak tu 3 sobok itu 21 biji syair dan 3 khumus biji. Ni kira pesen jamai dulu ni. Abad tu yang terjamah pun kira jamai masa dia pun tak kira dah tu Maka jika dihipungkan dia dengan 50 dan 2 khumus yang dulu itu adalah sekaliannya 72 biji syair. Ini 1 miskal. Bagus 1, maka nak 20. Dan jika ditimbangkan yang 20 miskal ini dengan bangkal yang berat. Ane suku stali. Ini baca kira belakang. Bangkul. Kau baca gapo dah Kita tengok dulu. Tengok sikit dia baca kono. Baca bungkal. Dan jika ditimbangkan yang 20 miskal ini dengan bungkal. Bungkal ni nama bagi timbang ni. Jadi kita tak guna hari ni gapo benda dia panggil Nama timbangnya orang zaman dulu lah. Bungkal. Tapi itulah. Nama timbangnya orang dahulu. Bungkal. Yang berat ni suku stali. Ni kita tak guna pak kita ni stali. Maka jadi jumlah 20 tai 2 mah takriman. Tu tak kerti belakang tu baca gitu. Mih kerti bawah lah mudah. 20 miskal daripada mah itu dengan timengnya sekarang ialah 85 gram. Gram ni gram mah. Ya bukan kere hok besar dak. Kalau kita kira sekilo tu ya ada 6 gram dak. Sekilo. Alah dah. Hak kita pergi beli kedai ni tu ambil ada sekerai weh. Sekerai tu sekerai hak besar tu. Hak kita beli kedai ni. Beli telur, beli daging sekilo, beli ayam sekilo tu dia kerai 10 kerai. Dalam 1 gram tu dia ada 100 gram hak halu-halu. Maka berat mah di sini 85 gram hak halu-halu tu. Hak halu. Tak sampai sekerai hak besar lah. Tu bilangan mah dia panggil. 20 miskal.
ataupun sama dengan timenge mah siam, mah siam mah kita ni. Mah siam dia panggil 5 cuk nene. Kuk. Kuk tu bukan duit kuk. Mana kuk istilah dalam mah, nah. Dia panggil bat kat sesia pun. Nang bat, dak nang seleng, dia ada cara dia. Maka sini 5 cuk 5 point nene kuk. Kalau kira hak zaman lah ni kira duit hak mah sia lah. Kalau syekh ke gua tak tahu tu. Dia kira karak kalau pun tak tahu dah tu. Maka wajib pada zakat mah ini atas. Maka wajib pada zakat mah ini serobok usul. Banyak mana? Bawah. Ataupun 2,5 2% nah. 2% setengah bawah. 2,5 2% setengah. 2% setengah ni panggil apa? Jadi kalau 100 kok tu kira duit lah. 100 kok tu 2 kok sama. Lepas tu kira mah kira gila. Iaitu setengah miskal daripada yang 20 miskal yang terdulu. Tu kira nasak. Apa ni nisak mah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nisak zakat perak. Dan nisak perak 200 dirham, iaitu 5 uqiyah. Ni dalam belakang ni. Ambil kitab pergi photostat kita royak dah rumah tu ada sebuah kalau nak. Halus ya dalam 100 muka surat lebih-lebih. Cara bak hak baru-baru belakang mudah. Kerana satu uqiyah berat 40 dirham dan wajib zakatnya serobok usul sepengah mah. Iaitu 5 dirham daripada 200 dirham yang tersebut. Bawah ketiga. 200 dirham tu atau bersamaan dengan 972 gram. Hak ni kali kira mari ni banyak ke dah. Dalam kilo tu setengah kilo lebih. Kilo lebih. Dan kita tamak kata. Maka pada barang yang lebih daripada 200 dirham jikalau sedikit sekalipun dikeluarkan zakat dengan hisapnya. Tentu Dan tak wajib zakat pada yang bercampur pada mah ataupun perak melainkan jika sampai nisab. Kalau tak sampai tak kena zakat, kena sampai kena keluar. Apabila disucikan mah 20 miskal ataupun perak 200 dirham, maka sampai nisabnya pada Riyah Maryam. Kita tak kenal ni. Lagu mana Riyah Maryam tak tahu tu. Dan Riyah Abu Tokoh tak kenal kan ni. Iaitu Riyah Faransah. Faransah tu barangkali Faransah tu Perancis berkalinya. Kita ada panggil Arab panggil Faransah. Faransah tu Perancis, Francis dia panggil hina Rasulullah kan ni tak. 24 riyal barangkali. Dan wajib zakat. Jadi hak ni kena kembali dalam kitab hak Arab, dalam kitab Bajuri tu dia sebut ni. Nama riyal lah kita tak tahu lah tu. Kita wajib zakat tu dulu insya-Allah. Tak siapa lagi 9.5 tapi nak qada hajat sikit masalah nak naik. Hukum zakat pada pakaian haram. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana al-alim. Dawur qulubana waja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tu baru 400 muka, ada lagi 200. Berkali malam ni tu habis dak tahu. Pagi esok tu cerak lah. Nak tekan sangat tu jadi berat kepala tak habis. Esok lah insyaAllah pagi lah sebagai ihtiyati. Kalau habis malam ni mujur hak yakin tu cerak esok, malam ni kalau habis tapi kalau nak habis baca mata saja atas tu tak boleh ke? Kalau nak malam tu ittifaq tengok nak buat mata atas saja, bawah tu tinggal. Allah A'lam.